Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So sekarang grup kita orang akan membentangkan tentang peralatan kebombaan. Sebelum tu saya nak perkenalkan ahli kumpulan dalam grup 4. Nama saya Nur Ashikin Zulaika dan kita ada Muhammad Arif Daniel dan Muhammad Haris bin Ismail. Okay. Next. Sama. Antara salah satu peralatan dalam yang selalu digunakan oleh bomba adalah hose. Mesti semua tahu kan hose. So basically hose ni kita guna untuk salurkan air dari sumber air ataupun dari bilik bomba untuk memadam kebakaran. Okay. Salah satu peralatan bomba adalah hose. Seperti yang kamu tahu, please off mic boleh kah? Aku rasa tak boleh. Okay. First, peralatan bomba adalah hose. Mesti semua sudah tahu kan hose tu kegunaannya apa? Kegunaan hose adalah untuk menyalurkan air dari sumber air statik ataupun bilik bomba untuk memadam kebakaran. Hose ni dia ada dua jenis. Delivery hose iaitu hose hantaran dan suction hose iaitu hose suction. So untuk delivery hose ni dia akan disambungkan pada salur pam air. Dan untuk suction hose ni dia akan disambungkan pada salur masuk pam air. Seperti yang kamu lihat dalam gambar, yang merah ni adalah delivery hose dan yang warna kelabu ni gambar di bawah adalah hose suction. Next ialah coupling. Coupling adalah untuk menyambung hose dengan hose ataupun peralatan yang sama saiz dan jenisnya. Dia macam contohlah untuk menyambungkan antara dua benda yang sama saiz. Coupling dia terbagi kepada dua, iaitu coupling saling kunci dengan coupling jenis skru. Coupling ada 3. Coupling semerta betina, coupling semerta jantan dengan pressure release coupling. Kalau ada jantan mesti ada betina kan? Takkanlah jantan sama jantan. Kan? Okay, next. Lepas tu kita ada coupling opener. Coupling opener ni dia macam untuk membuka coupling hose hantaran. Yang macam tadi tu kan ada coupling yang untuk sambung tu antara hose dengan hose. So ini orang ketiga. Ya, orang ketiga. Coupling opener ni orang ketiga. Dia macam memutuskan hubungan. Macam kurang asam tu seperti. Bukan. Coupling opener ni dia untuk membuka hose, bukan memutuskan hubungannya. Dia kalau macam hose tu rosak ke ataupun terlampau ketat kan, dia begitulah, dia untuk buka, untuk meregangkan, untuk memisahkan. Kamu faham kah? Faham. Okay, lepas tu kita ada adapter. Adapter ni adalah macam orang perantaraan. Dia macam bila kau suka orang tu tapi kau malu untuk confess, dia lah ni macam orang perantaran bagi sampai message. Fungsi adapter ni untuk perantaran
untuk menyambungkan kupling jantan dengan jantan, kupling betina dengan betina. Dia ada 3 adapter, delivery hose adapter, head shrink hose adapter dan suction hose adapter. Delivery hose adapter yang macam kamu sudah tahu, dia adalah alat perantaraan. Dia sejenis yang berbenang bulat, berbentuk bulat, berbenang V dan kupling semerta. Untuk hydrant adapter adalah penyesuai bagi salur keluar pilih bomba kepada paip tegak ataupun hos hantaran. Contohnya berbenang V kepada berbenang bulat. Lepas tu kita ada adapter suction hose. Suction hose ni dia untuk menyambungkan hos hantaran dengan hos suction. Sebab hos hantaran ni dengan hos suction ni tak boleh dipisahkan. Mesti sama-sama. Kalau dipisahkan dunia ini bukan. Contohnya adalah kupling jenis jantan kepada kupling semerta betul lah, kupling jenis betina kepada kupling semerta jantan. Macam kita perempuan dengan lelaki, mana boleh lelaki dan lelaki. Lepas tu kita ada nozzle. Nozzle ni dia menukarkan tenaga muda alir kepada tenaga laju untuk menghasilkan pecutan semburan. Nozzle ada 3. Nozzle piawai yang seperti dalam gambar tu, dia berukuran, nozzle ni dia kecil je, dia berukuran 5 hingga 29mm. Untuk lepas tu kita ada nozzle salur bantu mula yang berukuran 5 hingga 6ml. Last sekali adalah nozzle kecil. Nozzle kecil ni dia selalu digunakan untuk alat pemadam api yang selalunya ada di sekolah tu kan. Dia lah ni. Dan pam tangan dan pam stroke. Dia yang benda-benda ringan ni nozzle yang ada nozzle kecil lah. Next adalah branch. Branch ni dia punya function meninggikan laju muda air ke hujung nozzle. Dia macam pressure, tekanan untuk saluran air tu supaya air tu keluar lebih cepat, supaya air tu boleh keluar lebih cepat dari saluran tu lah. Lepas tu kita ada control branch. Control branch ni untuk mengawal pengeluaran air. Kalau tiada control branch ni, air tak boleh kontrol kan. So dia akan keluar sesuka hatinya, seperti orang meninggalkan kita sesuka hati. Dia berbentuk jet ataupun semburan. Control branch ni ada 2, hand control dan diffuser branch. Hand control ni kita kontrol guna tangan lah. Kalau lepas tu diffuser ni auto. Lepas tu kita ada pemegang branch. Kalau ada branch mestilah ada holder kan. Branch holder ni dia membentuk pancutan jet. Lepas tu dia diperlukan membuat ujian hose dan pump. Macam kalau kita mau test sesuatu tu, kita kena buat ujian dulu kan, kalau kita mau tahu benda tu function atau tidak. So dia lah ni holder ni. Lepas tu dia ada 2 bahagian, branch dengan pips. Sewaktu branch holder ni digunakan, tekanannya adalah 15 bar. Lepas tu kita ada cabang ataupun bridging. Fungsi cabang ni adalah pembahagi. Dia macam satu aliran kepada 2 aliran.
macam satu hati kepada dua hati. Kalau macam bingung kan jalan ni. Cabang banyak betul cabang hatinya, terlampau banyak dia kumpul orang. Lepas tu kita ada cabang pengumpul lah, cabang pengumpul. Belum habis. Terus kita ada cabang pengumpul ni dia mengumpul untuk dijadikan satu. Macam kumpul semua buaya-buayanya, dia punya simpanan, terus dijadikan boyfriend semua ataupun girlfriend. Lepas tu cabang ni digunakan semasa penghantaran aliran host. Cabang ni yang seperti kita tahu dia ada dua kan, cabang pembahagi dengan cabang pengumpul. Untuk cabang pembahagi dia terdiri daripada satu kupling semerta jantan dan dua kupling semerta betina. Satu laki, dua perempuan. Cabang pengumpul ni dia terdiri daripada satu kupling semerta dan dua kupling semerta jantan. Okey. Kalau untuk cabang pembahagi satu laki, dua orang perempuan. Kalau untuk pengumpul kalau untuk pengumpul satu perempuan, dua lelaki. Uish, buaya gila. Lepas tu terdapat dua jenis cabang pengumpul. Satu salur masuk dan dia ada dua jenis cabang pengumpul. Satu adalah dua salur masuk dan satu salur keluar. Dia kupling yang saiznya sama. Yang kedua pula dua salur masuk bagi kupling hos kempis dan satu keluar bagi kupling yang saiznya berbeza dengan kupling salur masuk. Yang dalam gambar ni yang sebelah kiri adalah collecting breaching, iaitu yang satu laki dua perempuan tu. Yang dividing breaching ni satu lelaki dua perempuan. Okey, itu saja daripada Syikin. So saya akan sambung daripada Syikin. Okey, terima kasih Syikin. Seterusnya adalah pipe tegak, iaitu stand pipe, di mana alat yang digunakan untuk mengambil air dari bilik bomba jenis bawah tanah. Ia dipasang pada salur keluar bilik bomba. Selalu kita nampak bilik bomba tengah jalan kan, di tepi jalan kan. Okey, itu selalu dia dah ada siap sedia. Kalau pipe tegak ini, dia jenis bilik bomba tu dia kat bawah tanah. So kita tak nampak, dia suka sembunyi, dia malu. So kita letak pipe ni sebagai perantara untuk dia keluar, tapi dia tetap ada kat bawah. Macam itu. So dia terbahagi kepada 3, iaitu macam biasalah, kepala ada, badan. Kalau ada badan mestilah ada kaki kan, tapak ni. Okey, yang pertama kepala. Terdapat satu atau dua salur keluar yang dipasang dengan kuping serta semerta betina. Disambung kepada bahagian batang sama ada dengan kuping semerta atau bolted joint. Okey, dia macam terdapat satu. Okey, untuk yang kepala ni okey. Kepala dia okey, nanti saya tunjuk gambar, saya akan terangkan. Okey, yang kedua badan, iaitu shaft, punya satu kuping semerta atau bolted joint untuk disambung kepada bahagian kepala. Dan yang ketiga, iaitu tapak, punya satu kuping jenis alur betina untuk disambung kepada salur keluar bilik bomba.
Inilah jenis standpipe. Dia ada dua jenis, iaitu pipe tegak selalu keluar tunggal, iaitu dia macam mana? Ini dia kira dia pasang satu saja. Okeylah yang ini. Yang kedua, pipe tegak selalu keluar kembar. Maksudnya dia mula-mula malu, keluar terus dia jadi buaya. Dia ambil dua orang. Gitu. Okey. Untuk yang single outlet pillar, iaitu pipe tegak yang satu tadi, fungsi dia adalah sebagai pipe sambungan tegak aliran antara pilih bomba dan juga hos dari pam jentera. Kegunaan dia untuk mengambil air dari satu aliran pilih bomba ke pam jentera. Kira dia boleh alurkan ke satu arah sahaja. Fungsi double outlet pillar pula sebagai pipe sambungan tegak dua aliran antara pilih bomba dan juga hos dari pam jentera. Kira ini okeylah. Kegunaan dia mengambil air dari dua aliran pilih bomba ke pam jentera. Kira dia boleh pecahkan dua aliran kepada satu. So air yang masuk tu boleh lagi banyak lah kiranya. Okey. Yang seterusnya ialah hose ram. Hose ram ni kita biasa guna bila kita padamkan api berdekatan dengan jalan raya. Okey. Fungsi dia adalah untuk melindungi rupa bentuk hos. Yalah, kalau hos tengah jalan, kereta laju, nanti hos tu cedera lah kan. So kita guna alat pelindung seperti hose ram ini. Kegunaan dia untuk melindungi hos dari hempapan tayar kenderaan semasa hos merintangi jalan raya. Yang saya cakap tadi, dia melindungi hos daripada dihempap. Okey, yang seterusnya ialah suction hose fitting. Okey. Seperti yang anda tengok suction hose yang berwarna hitam ni, alat dia untuk mengambil air dari sumber terbuka masuk ke dalam pam jentera bomba. Bermaksud ia sama juga fungsi dia macam pipe hose yang biasa, tapi ia jenis getah. So ia ringan sikit lah. Betul. Okey, yang di bawah pula digunakan untuk mengikat hose suction kepada jentera bomba semasa mengambil air terbuka. Kira ialah getah kan, mestilah dia kurang maafkan saya, ia plastik, sorry. Ia kurang kuat daripada pipe getah yang selalu biasa kita gunakan. So kita kena ikat pakai tali. Okey, yang seterusnya ialah kepala kotak pengumpul, atau nama Inggeris dia collecting head or box. Okey, alat ini untuk mengumpul kuantiti air yang banyak untuk tujuan relay pumping. Kiranya ia boleh simpan air, lepas tu dia boleh macam mana mau terang? Okey, dia macam inilah. Seperti perumpamaan dia, kita minum air tapi kita tak mau buang air. Dia macam kita simpan, bila masa yang ditetapkan kita akan buang. Gitulah. Kira macam pegawai bomba, dia akan kumpul air ni sebelum dia gunakan untuk ke tempat lain. Kira dia bawa air. Mempunyai 2 atau 3 atau 4 salur masuk yang dipasang dengan kuping semerta jantan. Setiap alur masuk dipasang non-return valve. Maksudnya bila dah keluar takkan nak masuk balik kan. So bila dah keluar pandai-pandailah bawa diri. Okey. Bahagian salur keluar dipasang dengan kuping jenis skru betina.
Ia digunakan pada salur masuk host suction. Okey, seterusnya. Kegunaan dia, alat yang digunakan bagi menapis sampah sarap dari memasuki pam jentera bomba. Seperti yang saya cakap tadi, bila dah keluar mestilah tak boleh nak masuk balik kan. Takkanlah kita dah buang sampah, kita nak balik sampah tu kan. Itulah. Okey, dia dipasang selalunya suction hose ni. Okey, dia akan ada collecting head ni. Dia kat sini lah tempat penyimpanan semua tu. Semua sampah itu. Okey, dipasang dengan basket strainer. Strainer ni dikira macam penapis. Okey, metal strainer juga digunakan untuk menapis sampah sarap. Ia diguna bersama basket strainer. Kiranya yang besi strainer metal ini, dia letakkan basket strainer ni di dalam metal ini. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu dia sambungkan dekat collecting head. Seterusnya, pressure test adapter. Alat ini kita selalunya sebelum memadam kebakaran kita boleh guna alat ini. Alat ini untuk menguji tekanan air. Alat yang digunakan bagi tekanan air yang mencukupi dalam bilik bomba bagi menyalurkan air ke dalam pan jentera bomba. Sebelum apa-apa, sebelum kita mau isi perut lori bomba tu, kita mestilah cek sesuai atau tak air tu dengan lori tersebut. So, kita cek pressure. Kalau air tu lemah pressure dia, so kita terpaksalah cari lain kan. Gitu. Kalau pressure tu lemah bermaksud airnya kurang. Kalau pressure ni kuat maksud air dia banyak. Gitu dah. Okey, seterusnya hydrant key and bar. Hydrant key ialah alat membuka dan menutup injap bilik bomba. Okey, seperti penerangan tu digunakan bagi membuka dan menutup injap bilik bomba semasa mengambil air dari bilik bomba. Okey, seterusnya ialah alat-alat. Alat-alat yang digunakan selain untuk memadamkan kebakaran. Alat-alat ni ada banyak seperti salah satunya Bright Axe ataupun Bell Tool. Ia adalah alat personal yang digunakan semasa kerja-kerja operasi bagi memotong, mengumpil, menebuk lubang, menggali media seperti besi, kayu dan pasir. Itu selalunya anggota bomba akan ada ni di setiap seorang daripada mereka. So, bukan semua yang bawa tapi akan ada wakil yang bawa. So, benda ini penting juga untuk memadamkan kebakaran. Selalunya digunakan bila ada di hutan lah. Kalau dibangun jaranglah guna. Okey, yang kedua, source rescue tools. Kegunaannya adalah set alat yang mudah alih digunakan untuk pelbagai kerja seperti memotong, mengumpil, menembuk lubang dan juga alat penembuk lubang. Fungsi dia lebih kurang je macam yang kapak tadi, tapi dia ni ada satu kepala saja. Tapi dia ada anak-anak dia. So anak dia ada kapak kecil, ada yang macam terjumpis satu tu, lepas tu ada yang macam itu kan, macam sudu ke apa tu. Tapi ini satu set lah. Itu macam-macam lah boleh guna. Dia ada 5 kegunaan. Yang ketiga ialah percussive rescue tools. Ini sama je macam sebelum ni. Dia beranak pinak ni. Dia dalam satu set, satu keluarga ni. Set alat
yang menggunakan sistem punch bagi memudahkan proses pemotongan, menebuk lubang, memotong dan mengumpil. Ini lebih kepada buat lubang lah rasanya. Sebelum ini itu gali-gali saja. Ini menebuk lubang. Selalunya diguna untuk kereta, dia macam untuk kumpul umpil besi semua tu. Kayu jarang lah ini. Selalu benda yang tajam-tajam macam ini, yang benda menusuk ni semua nak menusuk besi. Takkanlah nak menusuk orang kan. So, okay. Yang keempat, bolt cutter. Mesti biasa tengok kan benda ni. Selalu orang nampak kat cerita kan selalu guna untuk umpil pintu besi, mangga semua kan. Bomba pun selalu guna benda ni. Alat ini digunakan bagi memotong besi yang kecil seperti rantai, mangga kecil dan kepingan logam kecil. Kepingan logam kecil tu mangga lah. Itulah. Dan yang kelima ialah gripping iron. So, gripping iron ni dia agak hardcore sikit lah. Dia macam, tapi itulah, anggota bomba jarang sekali guna. Selalu benda ni dia safe in safe place lah, macam tu. Alat ni digunakan bagi mencakup benda-benda dan juga mayat manusia yang hanyut dalam sungai atau laut. Adik-adik jangan takut ya. Ini bukan guna untuk saja-saja. Ini macam kita nak hook dekat tali je sebenarnya. So kita angkat mayat tu ke atas. Itulah. Okay, seterusnya Arif. Okay, seterusnya yang keenam, ceiling hook. Ceiling hook ni dia digunakan untuk menarik atau memecahkan siling rumah semasa kebakaran berlaku. Ni kalau time rumah terbakar kan. Kalau kita nampak tu gambar tu, itulah ceiling hook. Dia nak guna untuk pecahkan siling rumah tu sebab nak bagi asap keluar ke atas kan. Dia tak nak bagi asap kumpul dalam rumah. So dia pecahkan siling. Okay, next. Seterusnya reeling spreader. Reeling spreader ni dia digunakan bagi meregangkan dua permukaan seperti grill, rumah, pintu dan sebagainya. Gambar tu ialah reeling spreader. Alat ni biasa digunakan untuk contoh kalau macam pintu rumah kita terkunci kan. Dia nak regangkan sikit tu, dia nak bukakan sikit pintu ke grill ke, dia guna alat ni. Dia lebih mudah kalau guna alat ni. Seterusnya crowbar. Crowbar ni digunakan bagi mencungkil dua permukaan dan menggali tanah untuk membuat lubang. Seperti yang di dalam gambar tu ialah crowbar. Contohnya mencungkil dua permukaan. Next. Seterusnya suction stand. Suction stand ni dia digunakan bagi menampung lendutan hose section ketika air dialirkan dari air terbuka ke dalam pam jentera bomba. Suction stand ni dia nak menampung lendutan, maksudnya dia tak nak bagi hose section tu lendut ketika air tu dia dialirkan kan ke dalam pam jentera bomba time nak padamkan kebakaran tu. Next. Seterusnya hose bandage. Hose bandage ni pula dia digunakan semasa kerja menyalurkan air untuk pemadaman dan dibalut pada hos hantaran. Benda ni dia balut hos hantaran tu supaya hos hantaran tu dia macam kalau ada bocor ke or something apa-apa kan. Dia balut kat hos hantaran tu supaya nak bagi air dia tu salur dengan lebih baik lah. Seterusnya ground metal strainer. Ia digunakan bagi menapis sampah sarap ketika mengambil air di kawasan dasar. Contohnya alat ni, kalau bomba nak ambil air dekat laut ke kat sungai ke kan. Lepas tu nanti kalau dia ambil guna benda ni kan,
dia asingkan terus sampah sarap tu. Maksudnya nanti bila bomba tu dapat air tu, sampah sarap tu tak ada lah. Ni kegunaan dia. Seterusnya water shield. Water shield ni dia digunakan bagi menyekat kemerebakan gas atau cecair ke suatu kawasan yang dilindungi. Water shield ni dia contohlah kalau ada gas ke cecair kan, botol ke dia terpecah kan, lepas tu gas tu kan kita macam nak halang guna apa tak tahu kan. Ini alat ni kita guna sebab tak nak bagi dia merebak kan. Gas ni bahaya, kita tak nampak. So kita halang gas atau cecair tu guna benda ni. Seterusnya blanket. Blanket ni digunakan bagi menutup inlet pam jentera bomba dari dimasuki benda asing semasa pam tidak beroperasi. Ni benda ni contohlah kalau pam tu tak beroperasi kan, semasa pam tu tak beroperasi, benda ni tutup dia punya inlet tu, tak nak bagi benda lain masuk, habuk ke ataupun serangga-serangga kan. Dia tak nak bagi masuk dalam pam tu semasa pam tu tengah simpan ke macam tu. Seterusnya hydrant flange. Hydrant flange ni digunakan semasa kerja mengambil air dari pili bomba bawah tanah dengan menyambungkan menggunakan standpipe. Benda ni dia nak ambil air dari pili bomba bawah tanah tu kan, yang biasa ada kat tepi-tepi tu. Lepas tu dia sambung dengan standpipe. Maksudnya dia kena guna dengan standpipe lah. Okey. Seterusnya valve spindle. Valve spindle ni pula digunakan bagi menyambungkan antara injap pili bomba bawah tanah dengan hydrant key bagi membuka dan menutup injap. Benda ni dia digunakan macam dia cakap tu kan, sambungkan pili bomba dengan hydrant key. So kalau kita nak padamkan kebakaran kan, ada api, kita buka injap dia sebab nak bagi air tu jalan kan. Lepas tu bila api dah padam, air ada lagi. Macam mana kita nak tutup? Kita guna benda ni untuk nak tutup injap tu bagi air tu dah berhenti. Macam tu. Seterusnya hose link. Hose link ni digunakan bagi menyangkut hose di tangga semasa pemadaman di bangunan tinggi. So kalau contoh kondominium ke flat ke terbakar kat tingkat atas kan, lepas tu nanti bomba nak padam kat atas tu, dia tembak guna hose pump tu kan kat atas. Lepas tu nanti takut saluran pump dia tu macam bengkak-bengkok kan, nanti air tak salur dengan baik. So dia sangkut benda ni, guna benda ni, sangkut hose pump tu guna hose link ni, nak bagi air tu bergerak dengan baik dan laju supaya hose tu tak lendut ke apa ke, macam tu. Seterusnya padlock remover. Padlock remover ni digunakan bagi memecahkan anak mangga dan terdapat dua saiz, iaitu kecil dan besar. Seperti dalam gambar tersebut, kita boleh tengok kat situ ada dua saiz, satu kecil dan satu besar. Lepas tu dia nak guna untuk pecahkan mangga. Contoh kita mangga pagar ke, kita mangga basikal kita ke motor kita kan. Lepas tu kunci mangga tu hilang. Kunci mangga tu hilang, macam mana kita nak buat? Kunci spare pun tak ada kan. Kita gunalah alat ni nak pecahkan anak mangga tersebut. Seterusnya persuader. Persuader ni digunakan bersama tukul besi bagi memecahkan ibu mangga. Dalam gambar tu persuader kan, lepas tu dia guna dengan tukul besi. Maksudnya kita letak ujung persuader yang macam tajam sikit tu, letak kat ibu mangga. Lepas tu kita pukul guna tukul besi. Pukul guna tukul besi kat ibu mangga, nanti ibu mangga tu pecah, so dah boleh buka. Macam tu. Seterusnya Polaski. Polaski ni digunakan bagi memotong kayu atau menggali tanah bagi membuat parit semasa kebakaran api hutan. Polaski ni kita nampak macam kapak kan, kapak biasa je, tapi nama saintifik dia Polaski.
dia digunakan bagi memotong kayu. Kapak kan saya potong kayu. Lepas tu nak menggali tanah bagi membuat parit. Contoh kalau api berlaku kebakaran kat hutan, kita tak nak bagi dia merebak kan. Kita buat parit. Sebab tak nak bagi api tu merebak ke tempat lain. Seterusnya Fireman X. Fireman X ni pun sebenarnya kapak juga, tapi kapak yang kecil sikit kan. So setiap kapak ni ada nama-nama dia tersendiri lah kalau dekat bomber. So Fireman X ni dia digunakan bagi memotong atau menepuk lubang serta menarik benda-benda. Sama lah kegunaan dia pada asas dia nak memotong. Tapi ni ada lain sikit, dia untuk menepuk lubang dan menarik benda-benda. Okey. Alright, itu sahaja dari kumpulan kami. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tanya. InsyaAllah kami akan jawab jika ada sebarang kemuskilan. Thank you. Terima kasih. Okey, Wait. kita boleh 35 minit so je macam mana loh. guys? Itu Okey. tak campur lagi kau kat-kat. Sikit macam dah tidur je. Dia tertidur. Tak pun dia OTP dengan Pak U dia ni. Arif, okey tak? Apa yang okey?